Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kali ini kita masih lagi dalam tajuk transformasi isometri bab 11 tingkatan 2 dan ini adalah part yang ketiga dalam subtopik pantulan. Jadi pantulan ni siapa yang rajin belik-belik muka depan cermin tu confirm boleh faham, senang je tajuk pantulan ni. Siapa duk suka picit-picit jerawat tu, betul-betul tudung tu, betul-betul rambut tu kan. Tang sana tengok sini, tang sini tengok sana dekat cermin, confirm boleh buat pantulan ni. Pantulan ni dia sebenarnya macam satu cermin. Ya, jom kita tengok apa tu pantulan. Okey, dalam isometri ni sifat bagi pantulan ialah kalau kamu tengok contohnya kat sini objek contohnya sini objek sini image. Okey, jadi kita nampak objek dia, bila kita tengok image dia, dia sama bentuk, sama saiz dengan objek. Ni image ni sama bentuk, sama saiz dengan objek. Tetapi dia punya orientasi tu, orientasi image tu berbeza berbanding dengan objek. Yalah, objek ni nampak dia mengalir ke sini. Tapi image ni bentuk dia macam bertentangan. Memanglah sebab yang tengah-tengah ni kita kenali dia sebagai paksi pantulan, dia macam cermin. Jadi jarak objek dengan cermin iaitu paksi pantulan kita dengan jarak dengan paksi pantulan antara image dengan paksi pantulan adalah sama. Jadi kalau kamu tengok kamu punya kedudukan dengan cermin dengan kedudukan image dalam cermin, ia punya jarak adalah sama. Dan image ini sentiasa songsang sisi kerana dia pantulan terhadap objek. Jadi ini garis yang tengah ni yang macam cermin ni kita panggil dia paksi pantulan. Jadi objek ni contohnya objek kalau kita bagi selalunya dalam bentuk abjad, kita ambil lah P. Jadi kalau kita cakap image tu kita punya nilai dia punya simbol, bukan nilai, simbol dia kita ada tanda koma sikit ke atas tu, macam ni kita panggil dia image. Objek dia tak ada koma, yang ada atas tu kita panggil dia image kalau dia ada koma ke atas tu. Jom kita tengok contoh soalan, contoh ringkas tentang pantulan ni. Tentukan sama ada transformasi berikut merupakan pantulan atau bukan. Tentukan sama ada transformasi yang berikut suatu pantulan ataupun bukan. Okey, ada dua image. Ada dua gambar kat sini. Ada dua rajah. Jadi rajah yang pertama ni kita tengok sama bentuk, sama saiz. Sama bentuk, sama saiz. Dan bila sama bentuk dan sama saiz, jadi kita boleh consider dia sebagai pantulan. Yang mana dia orientasi dia berbeza berbanding objek dia. Tengok, saya tak tulis kat sini objek atau image, tapi kalau kita tengok ni pun kita boleh tahulah dia adalah pantulan. Berbanding dengan kat bawah ni, ni pantulan. Yang ni bukan pantulan. Tengok kita kalau kita letak cermin pun, image kita sepatutnya bentuk image kita ni tidaklah boleh sama dengan kita punya objek tu. Ni dia punya orientasi dia tidak berbeza. Dia sama bentuk, sama saiz, tetapi orientasi image tidak berbeza. Dia kena orientasi yang berbeza, baru kita panggil dia pantulan. Kerana kalau orientasi tidak berbeza, maka dia bukan pantulan. Ni bukan pantulan bukan pantulan. Okay? Senang lah ni introduction ni. Alright. Seterusnya kena nak tengok soalan ni. Lengkapkan image bagi objek di bawah pantulan pada garis putus-putus berikut. Ini adalah paksi pantulan yang putus-putus ni. Nampak ni. So dia minta kita lengkapkan image. Jadi cara nak lengkapkan image korang boleh lah. Korang mesti terror punya ni. Kan? Korang tiap-tiap hari tengok cermin. Alright. Kita tengok yang pertama. Bila kita nak buat tu, dia punya tips dia, kita buat dululah titik. Titik pantulan ni kena satu. Ini jarak ni pun satu lah. Kat sini bucu ni, satu. Satu lagi dekat sini kan. Dua kan. Satu lagi dekat sini. Alright, jadi kita
cantum pakai pembaris. Tak timbul pula. Oh. Kita cantumkan saja. Oh, jadilah satu arrow. Yang tengah-tengah ni paksi pantulan. Jom kita try buat yang rajah kedua ni. Rajah kedua ni dia bentuk dia macam ni. Sengit. Jadi kat sini ada 2. Jadi sini pun 2. 1, 2, 3, 4. Jom kita cantum. Saya suka buat titik dulu. Senang nampak. Kalau tak ada titik tu, saya tak buat titik tu, saya keliru. Sebab certain ataupun sesetengah. Yang ni yang mana ni? Oh, ni kat sini. Allah. Kat sini tengok. Tengok titik pun silap ni. Sesetengah rajah mereka bagi rajah yang kompleks. Ini rajah ringkas. Tengok line merah ni sama bentuk macam ni. Yang ni selesai, abaikan. Baiklah, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Lukis imej bagi objek di bawah pantulan pada garis PQ yang berikut. Yang ni maksudnya kalau suruh lukis imej, maka ini adalah objek. Jadi objek ni, nak tulis objek, kita bagi nama lah. Objek A. Dakwat ni, nak habis dakwat ni. Ni objek B. Okay, sekarang kita ada objek A, kita ada objek B. Kita tengok ini dululah. PQ ni adalah paksi pantulan pada objek A. Jadi macam mana kita nak lukis rajah imej A? Caranya kita pun buat kaedah yang samalah. Kalau daripada paksi ni 2 langkah, maka membentuk bucu ni sini pun 2 langkah jugalah. 1, 2. Maka kita dapat bucu ni duduknya di sini. Yang ni 1, 2, maka sini 1, 2 duduknya pun di sini. Yang ni bucu yang ni kita berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ikut dia punya unit kotak tu. 1, 2, 3, 4. Maka dari sini 1, 2, 3, 4. Duduknya di sini. Yang bawah ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia duduk. Kita kira bilangan kotak tu biar sama jauh. Sama jarak. Dan last sekali kat sini. Kita ambil pembaris. Kita pun cantumkan titik tadi tu. Alright. Jadi bila kita tulis imej pada A tu, kita buat A tanda ke atas tu. Omong sikit ke atas. Itu imej lah kepada A ni. Ni objek, ni imej. Jom kita tengok rajah yang kedua. Bagi objek B, dia suruh kita lukis imej pada paksi pantulan PQ ini. Ni cermin kita. PQ ni cermin kita. Jadi jarak dia kena sama lah. Kalau sini jaraknya ni 1, maka sini pun 1 lah. Ni bucu ni pun 1 lah. Ni berapa jarak ni? 1, 2. Maka kat sini pun 1, 2. Duduknya di sini. Yang ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang last kali bucu dia yang ni 1, 2. 1, 2. Okay. Dah siap. Kita cantumkan pakai pembaris. Inilah kita punya imej bagi B. Senang je. Cadangnya, saya cadangkan kamu buat titik dulu. Baru kamu cantumkan titik. Dan setiap titik tu antara objek dan imej mestilah sama jaraknya dengan satah ataupun paksi pantulan tersebut. Jom kita lihat lagi soalan yang terakhir.
Lukis paksi pantulan bagi setiap rajah berikut. Ya Allah, lukis paksi je. Jadi kita nak tulis kat mana paksi dia tu? Kita ada 2 rajah. Satu M, objek M bagi membentuk satu objek. Ni bukan objek, ni image lah. Ada koma ni image lah. Image kepada objek M. Image M. Ada koma kat sini. Jadi kat mana paksinya? Mestilah di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah punya paksinya. Yoh, kita buat garis. Buat garis tengah dia je lah. Nak pakai pen apa? Pen biru boleh lah ya. Pen biru belah je lah dua-dua tu. Tu tengah-tengah dia. Inilah paksi kamu ni. Paksi kamu. Paksi pantulan nama dia. Tu dia. Yang ni kat mana paksi pantulan kamu? Yang ni paksi pantulan kamu. Ini objek, ini image kan. Ada tanda koma. Jadi paksi pantulan kamu di tengah-tengah lah. Takkan macam ni pula paksi pantulan kamu. Mana dia memantul atas ke bawah macam ni? Tak kan. Dia kiri ke kanan kan. Jadi kita paksi dia menegak macam ni. Jadi paksi pantulan tu tak semestinya dalam keadaan mengufuk ataupun mencancang. Ni namanya mengufuk. Macam ni namanya mencancang. Tak semestinya. Boleh jadi sengit. Boleh jadi serong, boleh jadi sengit ke kanan, sengit ke kiri. Ikutlah soalan tu macam mana. Okey, rasanya setakat ini saja bagi tajuk pantulan. Mudah, ringkas. InsyaAllah lepas ni kita nak masuk tajuk isometri putaran. Putaran tu nak minta fokus sikit lah. Sebab tajuk tu dia ada leceh sikit. Bukan leceh, dia susah sikit cara nak faham. Cara especially kalau kita nak cari pusat putaran ataupun kalau kita nak lukis dia punya image terhadap objek apabila mengalami proses putaran. Jadi yang tu nak pelajar nak kena fahamkan betul-betul. InsyaAllah saya akan buat video yang seterusnya dalam masa yang terdekat. Doakan diberi kelapangan masa pada saya untuk membuat video. Baiklah, sampai situ saja untuk tajuk pantulan transformasi astrometri. Salah silap, saya minta maaf. Saya pun manusia biasa, ada khilafnya. Boleh masuk cikgu punya Telegram. Kat sana cikgu juga ada post video, kadang-kadang ada beri motivasi. Dan kadang-kadang kat sana ada juga yang mesej yang boleh ada komunikasi antara dua hala, antara saya dengan kamu semua. Alright, nantikan video yang seterusnya, putaran transformasi isometri tingkatan 2 bab 11. Okay, bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.